أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله على كل نعمة. اللهم يسر ولا تعسر. Semoga hari ini dan seterusnya Allah limpahi kita dengan barakah dan kebaikan. InsyaAllah pada petang Ahad ni dengan diskusi ilmiah seperti biasa iaitu Ladies Talk Pick Wanita sesi yang ke-6. Program ini adalah anjuran Ikram Putrajaya dengan kerjasama Asatizah Ikram Wilayah Persekutuan Aiwa. Terima kasih kepada semua penonton FB Live Ikram Putrajaya dan penonton yang mengikuti kita di YouTube pada petang ini. Jangan lupa untuk like, komen dan share sesi live ini. Jadi seperti biasa juga, nota modul perbentangan kita pada sesi kali ini akan disertakan oleh pihak Ikram Putrajaya pada komen di bawah. Jadi puan-puan boleh download nota berkenaan untuk kita manfaatkannya pada hari ini insya-Allah. Jadi kita masih lagi bersama-sama dengan panel yang tidak asing lagi iaitu yang bahagia Dr. Syamsiah binti Muhammad. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah. Okay. Sedar tak sedar minggu ni dah masuk siri yang ke-6 kita bersama-sama dengan doktor dan pelbagai huraian dan perkongsian secara terperinci telah doktor bentangkan dan jelaskan kepada kita. Jadi kepada para penonton seperti biasa, sekiranya ada soalan untuk ditanyakan, boleh nyatakan soalan anda di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan di hujung minit nanti. Jadi seperti biasa, pergi ke Johor cari biryani, jom kita belajar hari ini. Jadi dengan hormatnya saya menjemput yang berbahagia doktor untuk menyambung pengajian kita pada petang ini. Falyatafaddal mashkurah doktor. Okey, terima kasih Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu dari Kemaman datang KL untuk mesyuarat. Jika mahu kuat iman, tuntulah ilmu bekal akhirat. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey. Sekarang ni Alhamdulillah ya Mai, kita dah masuk siri yang ke-6. Bagi mereka yang baru join jangan risau, rakaman ada di FB Ikram Putrajaya. So hari ini pihak Ikram telah upload slide keseluruhan untuk daurah ini. Saya bagi keseluruhan sampai istihadah dan nifas. Jadi boleh inilah ayat ni sebagi daripada awal sampai akhir. Yang ada saya buat penambahbaikan, mana yang download sebelum ni, tak apalah, cuma yang ni saya bagi daripada awal sampai akhir dan ada penambahbaikan di dalamnya. Okey, insya-Allah. Tak banyak pun penambahbaikan, ada sikit je. Okey, kita tengok sekejap sebelum kita mula Mai latihan ini. Mai nak jawab ke nak suruh siapa jawab Mai? Suruh peserta jawab. Ada tak peserta bagi jawapan? Ada tak? Kukutlah ada yang dah siap bagi jawapan. Okey. Kita tengok Mai sebelum kita start ya. Ini sebagai latihan, ini penting sebenarnya nak mengajar. Kalau saya nak mengajar straight saja boleh, tapi latihan ini penting untuk memastikan kita faham ke tidak. Okey, saya nak tahu je, saya bawa je sekejap. Boleh nampak ya Mai slide Mai? Sorry, lupa nak buat slide show. Okey, sekejap Okey, slide show. Boleh nampak Mai slide? Boleh nampak tak? Mai? Okey, saya takut saya seorang je bercakap ni.
Okey, mungkin talian apa ni pihak moderator terputus sekejap, tak apa. Sekejap lagi dia masuk. Okey, bila kita nak bincang tentang soalan ini, cuba tengok balik yang kita dah belajar sebelum ini dalam bab apa ni 3 jenis darah ini yang saya selalu suka sebut 3 blok darah. Bila 3 blok darah sama ada dia akan melibatkan 3 warna darah. Kita tak nak yang 3 blok darah tu, 3 warna darah yang melibatkan darah kuat, darah lemah dan darah paling lemah. Contoh darah kuat di sini darah hitam. Jadi dalam kuliah saya dalam kuliah kita hari-hari, kita akan guna hitam, kita akan guna merah, kita akan guna warna, kemudian hitam mewakili darah kuat, merah kita akan contoh yang kita beri mewakili darah lemah dan darah kuning sebagai darah paling lemah. Itu 3 tingkat darah yang kita dah terangkan dulu. Ulama sebut dalam kitab warna hitam, warna merah, warna perang atau coklat, warna kuning dan terakhir keruh. Jadi ini 5 tingkat darah ataupun kita kata 5 susunan kekuatan darah bermula daripada hitam. Jadi contoh hitam, merah, kuning di sini bukan nak cerita kalau kes ini sahaja baru jadi jawapannya begini, tapi kena ingat hitam itu mewakili darah kuat, merah mewakili darah lemah, kuning mewakili darah paling lemah. Jadi bila berada dalam susunan darah, kita tengok darah, mari kes macam mana pun kita ingat kuat, lemah dan paling lemah, kita ingat susunan tadi. Okay, jadi jawapan kepada soalan-soalan yang telah saya kemukakan tadi ada di slide sebelumnya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, 5 darah hitam, 17 darah merah, 5 darah kuning. Okey, Asma, boleh dengar ya Asma? Saya risau sebab moderator terputus. Okey, Mai ada dah. Okey, alhamdulillah. Risau juga nanti ikut saya bercakap seorang-seorang tengok semua tak dengar. Okey. 5 darah hitam, 17 darah merah, 5 darah kuning. Saya dah bagi langkah-langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Okey, langkah 1 tengok jumlah berapa hari, 17, 5 berapa Mai? 22 campur 5, 27. 27 hari. Kes darah ini bermakna perempuan ini beristihadah ataupun kita kata perempuan ini mengalami darah yang mana darahnya bercampur antara darah haid dan darah istihadah. So macam mana kita nak decide yang mana satu kita nak identify ataupun kita nak putuskan itu darah darah haid dan darah istihadah. Jadi kita tengok di sini kita dah belajar dalam bab 3 warna. Ingat tak lagi contoh syarat kita belajar. Ini yang pertama mula kita belajar. Bila berkumpul darah 3 warna, iaitu kuat, lemah dan paling lemah, maka darah kuat digabung dengan darah lemah dengan 3 syarat. Apa syarat dia? Darah kuat keluar dahulu, diikuti dengan darah lemah, dan gabungan darah kuat dan darah lemah tak boleh lebih daripada 15 hari. Okey, yang pertama Mai mewakili. Salah tak apa Mai, jangan risau. Kalau Mai salah, Mai akan ingat sampai mati insya-Allah. Okey. Okey, 5 darah hitam, 17 darah merah, 5 darah kuning. Okey, soalan pertama saya Mai, cukup tak syarat 3 warna tadi tu yang dalam kotak kuning tu, cukup tak syarat ni? Syarat ni cukup tak syarat yang dalam kotak ni? Darah kuat mesti keluar dulu, darah kuat bersambun, yang ketiga gabungan darah kuat dan lemah tidak melebihi 15 hari 15 malam. Okey, soalan pertama ni. Ini dah lebih 15 hari. Jadi dia tak memenuhi syarat yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga. Jadi bila kata boleh tak kita gabung? Sebab jawapan dia kat situ boleh gabung kalau cukup 3 syarat. Sekarang ni 1 syarat sudah tak comply. Jadi tak boleh gabung kan? Bila tak boleh gabung, maknanya darah mana? Darah haid? 5 darah hitam. Yang 5 darah hitam itulah sebagai haid, yang bakinya adalah istihadah. Pandai. Okey, kita pergi yang kedua. Saya tak buat semua pergi yang kedua. Kering moderator nanti. Okey, yang kedua memenuhi syarat atau tidak? 23 sama juga. Melebihi tak menepati syarat yang ketiga. Betul ke tak menepati syarat yang ketiga bila campur darah kuat dengan darah lemah? 3 campur 10? 10, 13.
Ya, okey. Jadi kita kena perhati dekat situ, ya. Bila 3 warna ini, 3 warna darah tadi yang kita letak satu yang kat sini ni kan. Bila berkumpul darah 3 warna, kuat, lemah dan pelemah, maka darah kuat digabung dengan darah lemah dengan 3 syarat. So kita kena pastikan 3 syarat ni cukup. Tak cukup satu syarat, maka tak jadi hukum, tak boleh gabung. Jadi maknanya kat sini boleh gabung ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Sebabnya dia kurang. Jadi tak melebihi 15 hari. 3 campur 10 baru 13 hari. 13 Dan hari. syarat pertama dipenuhi kan sebab darah kuat keluar dulu. Syarat kedua pun dipenuhi sebab diikuti dengan darah lemah. Kan, bukan darah coklat keluar selepas darah kan. Jadi, dan kemudian syarat ketiga, gabungan tersebut tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kerana kenapa syarat kena penuhi? Sebab haid ini kita tak memang setakat 15 hari saja. Kalau yang atas yang pertama tu kita kata boleh gabung haid, bermakna kita putuskan haid boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Itu sudah menyalahi kaedah asas. Kita duk pegang selama ni, kemah pegang ni. Tak kena cukup 24 jam, tak boleh lebih 15 hari. Jadi kita kena pegang tu kaedah asas tu. Pegang kemas-kemas. Simpan molek-molek dalam kocek. Simpan molek-molek, jangan bagi jatuh. Okey, dalam kocek minda, bukanlah kocek baju. Kocek baju hilang lah kan. Okey. So 3 darah hitam campur 10 baru 13. Jadi 1, 2, 3 syarat tu semua dipenuhi. Maka di sini diputuskan boleh gabung. Okey, satu saya nak sebut, lupa nak bagi tahu. Okey, dalam slide lama saya buat kat sini ada 2 pandangan berbeza antara Ibnu Hajar dan juga Ar-Ramli. Memang pada asal kebetulan pada minggu lepas. Pada minggu lepas ada perbincangan dan yang slide asal tu saya mengikut apa yang ditulis dalam buku guru saya lah, guru Maulana Mansur. Selepas dapat info, dia orang kata dalam bab ini sebenarnya tidak ada khilaf antara Ramli dan Ibnu Hajar. Kedua-dua kata sepakat kata boleh gabung sekiranya cukup syarat 1, 2, 3 tu. Jadi saya pun cek dengan guru, saya, 2 guru. Saya cek dengan Ustaz Abu Usamah. Ustaz Abu Usamah bawa pun teks. Kelebihan Ustaz Abu Usamah kalau tanya dia bagi teks. Dia siap bagi nas dia. Dia kuat. Jadi saya pun panjangkan pada guru saya Maulana Mansur. Jadi Maulana pun jawab ya. Maknanya jadi apa yang dalam buku yang Ustaz Abu Usamah bagi tu betul, dia ada kesilapan di situ. Jadi siapa yang ada buku Maulana tu boleh betulkan bahagian. Mana tidak ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Semua sepakat kata. Sebab tu pakailah slide yang terkini ni sebab saya sudah betulkan. Jadi jangan pening tengok kenapa ustazah yang ni berbeza. Jadi saya dah bagi tahu, sebab tu saya kata hanya orang yang mengaji je boleh guna slide saya. Jangan nak forward pada orang lain yang tak mengaji, nanti dia akan timbul isu. Okey, orang yang mengaji boleh. Kalau dia nak guna slide saya nak mengajar, tak apa, saya izin. Itu tak ada isu. Tapi jangan bagi pada orang macam kita nak pas kawan-kawan kita, suruh dia akan menjadi dia tak faham ya. Tak perlu pas kecuali dia memang nak follow, sebab kita ada rakaman di FB Ikram, tak apa. Okey, dan tak perlu bagi pun, dia boleh download sendiri kan Mai? Ya, betul. Okey, jadi mana sampai kita mati pun Mai orang boleh tengok, insya-Allah, kalau FB tak delete lah. Okey. Kita tengok, okey, yang lain tu kias je lah. Okey, saya nak tengok satu je, saya nak uji satu lagi. Saya nak uji yang ketiga sebelum akhir. Okey. Yang lain tu boleh tengok je. Tengok je slide sebelum ni. Sebenarnya jawapan tu semua ada dalam slide berikut sebelumnya. Ada, boleh faham di situ. Saya dah terang. Okey, yang ketiga sebelum akhir. 10 darah coklat, 8 darah hitam, 5 darah merah. Mana yang keluar dulu ni Mai? Darah coklat, darah paling lemah. Okey, jadi keputusan dia boleh tak kita gabung? Tak boleh. Tak boleh. Ada khilaf ke tak? Ada kot.
Tak ada kan? Yang tiga Tak tu ada. tadi Sebab kita hitam sebut duduk. Sebab hitam, bila hitam, kena ingat formula saya bagi ni. Okey. Dalam bab 3 jenis darah, yang 3 blok darah ke ataupun 3 warna darah, bila saya sebut 3 blok darah atau 3 jenis darah, maknanya melibatkan darah hitam dan darah lemah, tapi dia ada 3 blok. Kalau yang duduk tengah tu warna hitam, sama ada kiri kanan dia warna darah lemah Ini yang ada fokus. sama kuat ataupun darah lemah yang tak sama kuat. Kat sini tak sama kuat kan, darah coklat paling lemah, darah merah lemah. Okey, bila hitam je duduk kat tengah, dia sahajalah sebagai haid. Haid. Okey. Tu. So jawapan dekat sini, haid dia 8 darah hitam, 10 darah coklat istihadah, 5 darah merah istihadah. Okey, last ke apa ni? Sorry. Yang terakhir. 3 darah hitam. 3 darah hitam, 5 darah kuning, 16 darah merah. Ada khilaf ke tak khilaf kat sini? Saya ingatkan. Okey, yang ni sahaja sebenarnya ada khilaf antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. So jawapan dia yang apa ni, untuk yang soalan saya tanya tadi tu, yang nombor apa? Nombor apa ni? 5 hitam, 5 kuning. Saya tanya yang mana Ustaz Nimai? Yang akhir kan? 3 darah hitam, 5 darah kuning, 16 darah merah. Slide dia adalah yang ni. Jawapan dia di sini. Okey. Dan untuk soalan yang sebelum terakhir. Soalan sebelum terakhir tu 5 darah hitam, 5 darah kuning, 6 darah merah. Kurang daripada 15 hari. Jawapan dia berada di sini. Di slide nombor 82. Okey. Sebab saya dah terang sebelum ni, perhatikan kalau kedudukan kuning kat tengah, hitam, kuning, merah ataupun kuat, paling lemah, kena tengok berapa bilangan darah lemah yang terakhir tu. Kalau 15 hari ke atas ada khilaf, kalau kurang daripada 15 hari tidak ada khilaf. Semua sepakat mengatakan darah yang pertama sahaja sebagai haid. Jadi soalan yang ni je lah haid dia. 5 darah hitam sahaja. Okey, sepakat. Tak ada khilaf. Tapi kalau bila tengok 16 ni lebih daripada 15 hari, jadi di sinilah berlaku khilaf antara Ar-Ramli dan juga Ibn Hajar. Ibn Hajar kata gabung, Ar-Ramli kata tidak gabung. Yang kata gabung maknanya 5/3 ni sebagai haid, 16 istihadah. Yang kata tak gabung iaitu Ar-Ramli, 3 darah hitam saja haid, yang ni akan jadi istihadah. Nak pakai yang mana ustazah satu ni? Pakai pandangan yang kata gabung. Itu kaul yang lebih yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Okey, dah habis berapa minit situ? 14 minit dah mai untuk soalan saja. Yang penting tak apa, lambat tak apa, yang penting faham, ya. Bila dapat buat, siapa yang buat soalan ni maknanya dia memang bersungguh-sungguh belajar, dan kalau dia dapat jawab dengan betul, maknanya insya-Allah. Kalau dia salah pun tak apa, dia akan ingat sampai mati dengan melalui kesalahan itu dia akan tak buat salah lagi, insya-Allah. Kalau dia betul maknanya dia memang sudah mahir. Okey. Kita tengok pada darah berselang-seli. Ingat tak yang saya ajar sebelum ni? Di sini. Yang pasal ni. Saya dah ajarkan. Bila kaedah 4 atau 5 jenis darah. Saya sebut langkah pertama, tengok dulu darah kuat yang terakhir tu melepasi hari ke-15 atau tidak. Okey, kalau melepasi dikira mumayizah dan kesemua. Langkah kedua, tengok darah lemah tu. Okey, kita tengok sekarang ni contoh-contoh yang semua kita dah belajar. Okey, sekarang kita nak tengok kepada apa yang saya dah terangkan sebelum ini. Okey, kita tengok di sini ada berapa blok darah. Kan kita kata 4 atau 5 ke atas, dia dipanggil darah berselang-seli. So sekarang ni ada berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blok darah. Okey, 10 blok darah. Jadi bermakna dia kes darah berselang-seli. Kita dah bagi formula. Maulana Mansur dah bagi formula. Yang pertama, tengok darah hitam. Duduk kat mana hok terakhir tu.
Ingat kita sekarang kita belajar bab mumayyizah tau. Kita bukan belajar ni, kita masih lagi belajar bab mumayyizah. Maknanya semua keputusan tadi berdasarkan kaedah tamyiz. Apa itu kaedah tamyiz? Darah kuat dikira darah haid. Darah lemah dikira darah istihadah. Okey, sekarang kita tengok katalah darah mari macam ni. 1 hingga 9 itu darah berselang-seling, hitam merah, hitam merah, hitam merah. Lepas tu, okey, semua merah ataupun katalah semua kuning pun contohnya lah berlaku begitu. Okey, kita tengok pada rajah ini, kita nampak hari terakhir darah hitam adalah pada 9 hari bulan. Lebih tak daripada 15 hari bulan? Lebih tak? 15 hari bulan. Mana? Lebih tak daripada hari ke-15? Tidak lebih. Tak lebih kan? Sebab 9 je. Jadi kita akan putuskan darah hitam ke darah hitam berikutnya kesemuanya dikira haid dan darah lemah berterusan dikira sebagai istihadah. Okey, dan kes ini tetap kes mumayyizah. Kes mumayyizah. Sebab kita sekarang belajar tentang ini pun ada juga typo mai. Kat atas mau bertadaah, kat bawah mau bertadiah. Tak apalah. Ada sebenarnya yang sebaiknya mau bertadaah, tapi ada juga kita tulis mau bertadiah. Kita Arab pun ada guna mau bertadiah, tak apalah. Ada 2 wajah baca, tapi yang tepatnya mau bertadaah. Yang betulnya mubtadaah. Dah cek dah cuba nak, tapi itulah manusia. Dia bukan salah besar, tapi mana tengok tak selaras lah ejaan dia tu kan, tanda mubtadaah. Okey. Seterusnya kita tengok yang ini nak tunjuk darah lemah, padi lemah dan padi lemah. Merah, kuning dan keruh. Tetapi darah berselang-seling juga, tetapi darah hitam tetap tak melebihi 15. Tak melebihi hari ke-15. Kalau seletak hitam hari ke-18 contohnya, dia akan jadi ghair mumayyizah. Dia bukan dalam bab mumayyizah. Sebab tadi kita dah cakap kalau ada je warna lebih warna kuat itu keluar balik selepas 15 hari bulan, bermakna dia darah dikira kes GM. Okey. Jadi kita tengok nanti dalam bab GM kita akan belajar. Jadi saya tak nak terang lagi. Kali ni kita tengok je. Kalau berlaku begini, mana kalau seletak hitam tu paling banyak, tu pun seletak kat 15 ni, still lagi mumayyizah. So haid dia ni lah. So bakinya sebagai istihadah. Mana dia akan gabung semua tu. Okey. Begitu juga kalau dia selang-seli dengan nakak. Kita tengok di sini selang-seli tetapi hitam tu tak melebihi hari ke-15. Tak melebihi hari ke-15. Jadi dia masih lagi bab mumayyizah. Bab mumayyizah. Jadi bila mumayyizah kita kena guna kaedah tamyiz. Jadi walaupun ada nakak jadi hitam ke hitam, tadi merah ke merah kan? Hitam merah, hitam merah. Jadi kita ambil hitam ke hitam yang terakhir. Kita gabung semua, kita jadikan dia haid. Yang ni hitam nakak kita gabung semua jadikan dia haid, maka yang lain itu sebagai istihadah. Okey. Maksudnya di sini kita kata yang ni suci lah kan istihadah tu juga suci, cuma kat sini dia ada darah lah. Jadi dia orang istihadah pun dia kira suci juga kan. Sebab dalam kitab fiqh dia akan sebut orang istihadah ni sebagai orang yang suci. Sebab dia nak set minda kita bahawa orang istihadah ni wajib solat, wajib puasa. Jadi semua kena faham apabila diputuskan tempoh-tempoh sekian sebagai darah fasad ke istilah dia ataupun darah istihadah, bermakna kita wajib solat, kita wajib puasa, kita boleh tawaf dan macam-macam ibadat yang dibenarkan masa kita suci. Sebab ada kenapa saya tekankan sebab masa saya talaki dengan Ustazah Ummu Khadijah Al-Kubra, ada yang tanya masa istihadah, masa darah fasad ni kena solat ke? Maknanya masih lagi tak tahu bahawa ketika darah itu diputuskan darah fasad ataupun darah istihadah, dia kena solat, wajib solat
wajib puasa dan mana-mana ibadat wajib dia kena buat. Orang yang sunat dia boleh buat. Okey. Okey. Hanya haid dan nifas sahaja yang menghalang dia daripada dia menjadi manik kepada untuk dia tunaikan ibadah. Okey, seterusnya kaedah mandi dan solat mustahadah mubtadaah mumayyizah. Okey, ni tadi dah habis dah kisah mubtadaah mumayyizah. Macam mana nak menentukan haid dan istihadah dia. Jadi kita kena ingat, kalau saya boleh buat rumusan, ingat tak dulu kita belajar 2 blok. Darah kuat, darah lemah. So darah kuat dikira darah istihadah. Selagi mana dia darah kuat istihadah. Darah kuat sebagai dikira haid selagi mana 3 syarat tamyiz dipenuhi. Apa dia syarat pertama, Mai? Allahu Akbar. Darah hitam, darah kuat. Lepas tu darah tak kuat boleh apa? Darah kuat apa yang pertama tu apa dia? Darah kuat. Ingat tak saya sebut, mesti syarat pertama dan syarat kedua ni adalah syarat yang sama dengan syarat haid. So darah kuat mesti tidak kurang daripada 24 jam. Syarat kedua, darah kuat mesti tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kan sama syarat haid tu kan? Sebab kita memutuskan darah kuat sebagai darah haid, maka dia mesti memenuhi syarat haid. Itu tak kurang daripada 15 hari, tak kurang daripada 24 jam, tak melebihi 15 hari. Syarat yang ketiga, syarat apa? Syarat untuk darah lemah. Saya dah terangkan sebelum ini, darah lemah, saya letakkan 3 syarat. Kalau kata Ustazah, saya baca kitab lain, dia tulis 4 syarat. Kenapa Ustazah buat 3? Ustazah ni salah mengajar. Saya sebutkan di sini. Syarat yang disebut, syarat keempat yang saya tak sebut dalam slide saya ialah itu syarat darah lemah mesti cukup 15 jam. Kenapa saya 15 jam, 15 hari. Itu syarat yang saya tak letak dalam slide. Kenapa? Kerana syarat ini untuk kes khas sahaja. Kes khas sahaja. Iaitu ketika mana kita nak iktibar, kita nak jadikan darah kuat berikutnya yang datang selepas darah lemah ini sebagai haid, darah lemah ini mesti cukup sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Darah lemah kat tengah ni mesti cukup, baru kita boleh kira darah selepasnya sebagai darah haid yang sebagaimana yang kita dah belajar. Selain daripada itu tidak ada masalah. Bukan bermakna kalau tak cukup 15 hari 15 malam darah lemah bermakna dia menjadi GM. Tidak. Kita dah belajar sebelum ni. Sebab tu saya tak letakkan syarat tersebut sebab dia bukan syarat untuk menjadikan tamyiz secara umum. Kalau tak letak syarat tu dia akan mengconfusekan, mengelirukan. Sebab tu saya cuma letak syarat darah lemah mesti muttasilan. Tak boleh berselang-seli dengan darah kuat. Dan saya letak dan untuk darah 3 warna, itu darah 2 warna. Jadi kita kena faham bab mumayyizah ini bermakna kita pakai kaedah tamyiz. Apa itu kaedah tamyiz? Maksudnya darah kuat dihukumkan haid, darah lemah dihukumkan istihadah. Kena pegang yang ni kemas-kemas. Bagaimana kita nak kata darah kuat sebagai haid, darah lemah sebagai istihadah apabila dia memenuhi syarat tamyiz. Sebab tu saya kata kena hafal syarat tamyiz. Baru kita boleh ingat. Jadi bila berlaku pada diri kita, istihadah berlaku pada anak kita, berlaku pada kawan kita, kita boleh membantunya untuk menyelesaikan masalah dia. Tapi masa hari kejadian kita tak tahu pun Mai kan. Mana tahu darah akan keluar lagi. Darah apa yang akan keluar. Jadi bila dah habis berhenti je darah tu makna baru kita boleh putuskan mana satu haid, mana satu istihadah. Bila dah diputuskan yang mana istihadah, di situlah timbul isu kena qada solat. Kita tengok di sini. Contoh di sini. Dia ni pada Mac dia baru pertama kali datang darah. Tapi nak katanya dia datang darah macam mana? 7 hari hitam. 7 hari sampai hari ke-15. Okeylah kan. Tiba-tiba hari ke-16 keluar. Tadi dia dah lah baru pertama kali. Tiba-tiba
berlaku istihadah. Pertama kali datang haid itu dia berlaku istihadah. Selama 27 hari darah dia keluar, di mana 7 hari pertama hitam dan 20 hari berikutnya adalah merah. Jadi macam mana dia nak mandi? Dia kena mandi selepas 20 hari itu ke tidak? Sebagaimana kita pegang, maksimum haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi pada hari kejadian, dia tak solat 1 hingga 15. Hari ke-16 dia wajib mandi. Solatlah. Okey. Dia pun solat hari ke-16. Sedangkan istihadah dia start bila mai? 8 hari bulan kan? Kita anggap maknanya 7 hari itu mana start daripada 1 hari bulan. 1 hari bulan sehingga 27 hari bulan. Okey? Okey. Jadi darah merah dia bermula pada 8 hari bulan. Okey. Pada daur kedua, iaitu bulan berikutnya. Jadi dia mari sekarang ni. Takut ada yang tanya daur tu kitaran kedua lah doktor kan? Ya, saya betul pandai. Kitaran kedua. Maknanya pada berikutnya, mari begitu juga. Dia pun duk perhati. Darah hitam 7 hari. Lepas tu hari ke-8 keluar darah merah. Ini macam PA bulan lepas je ni. Masa jadi dia mandi pada hari ke-8 berdasarkan pengalaman bulan Mac. Ini kaedah dia. Okey. Okey, pada daur ketiga, kitaran ketiga pun begitu. Tapi pada daur keempat, tengok daur keempat ya. Haid dia 7 hari juga. Pada hari ke-8 dia pun mandi juga sebab dia ikut adat yang lepas kan. Ikut adat lepas, ikut pengalaman lepas dia mandi. Tapi tiba-tiba dia tak jadi darah merah tu. Dia stop selepas 3 hari. Lepas tu tak mari dah. Bermakna bila stop dia cek memang darah tak keluar. Darah tak ada, tak macam yang bulan lepas darah keluar je. Maka dia kena mandi balik sebab mandi dia pada 8 hari bulan tu tak sah kerana kesemuanya 7 campur 3 ni terjadi istihadah ke tidak bulan ni pada daur yang keempat tak berlaku istihadah kan. 7 campur 3 10 hari sahaja. Jadi kesemuanya dikira haid. Tapi dah tak ada pada hari kejadian, hari ke-8 dia mandi tu, sebab dia berhukum pada adat sebelum ini. Jadi dia berdosa tidak? Tidak berdosa. Dan memang begitu. Dia kena berhukum mengikut adat. Ini kaedah dia. Doktor, kenapa yang daur kedua dengan daur yang ketiga tu dia tak boleh mandi pada hari ke-16? Sebab dia sudah ada adat. Haid dia 7 hari, istihadah 20 hari. Okey? Okey. Sebab dia berpandukan ni berdasarkan pengalaman bulan Mac. Berdasarkan pengalaman bulan Mac dan juga bulan April lah sepatutnya. Okey? Tetapi pada daur yang keempat tu dia darah hitam mai 7 hari, dia pun kata ini PA sama juga hari ke-8 keluar darah merah. Ini macam bulan lepas juga ni macam tu. Agaknya. Jadi dia pun mandi pada 8 hari bulan sebab dia dah belajar mana dah dia tahu dah macam adat sama. So dia pun mandi pada 8 hari bulan. Tengok darah tu tak berlanjutan darah merah. Lepas 3 hari berhenti. Bila jumlahkan hari cuma 10 hari. Berlaku istihadah tak? Ada tuntutan tak nak apply kaedah tamyiz? Tak ada tuntutan. Kaedah tamyiz hanya untuk kes istihadah. Bukan untuk kes haid. Okey? Dan 7 campur 3 baru 10. Jadi kesemuanya diputuskan haid. Jadi dia kena mandi balik pada hari yang ke-11. Hari ke-11. Kalau dia suci hari ke-10 tu, kalau dia suci hari ke-10, 10 lah. Tapi kita buat round up. Mana 7 campur 3, 10. Maknanya dia akan mandi. Kita buat maknanya katalah kesemua hari tu dia full, so hari ke-11 dia mandi. Mana yang penting bila darah berhenti dia mandi. Itulah cara kaedah mandi. So kat mana dia kena qadaknya? Di sini saya tak cerita qadak tu. Kan? Jadi kalau kat sini dia kena qadak bila? Sebelum ni dia tak solat daripada 1 hingga 15 hari bulan kan? Okay. Jadi setelah settle masalah, kita dah putuskan 7 hari haid, 20 hari istihadah.
Jadi tempat yang istihadah ini, yang dia tinggalkan solat sebelum ni dia kena qada, iaitu pada berapa bulan? 8 hingga 15 hari bulan. Yang itulah dia qada. So itu cara kita nak mengetahui kat mana kita kena qada. Kat sini berlaku qada tak? Tak ada dah. Kat sini tak ada juga dah qada. Kan? Cuma kat sini dia mandi 8 hari bulan, dia pun solat, dia pun puasa, lepas tu tiba-tiba darah berhenti, pakai tak solat dengan puasa tu? Tak terpakai. Kalau bulan Ramadan maknanya dia kena qada balik puasa tersebut. Solat dia kena qada tak? Perlu. Kenapa perlu? Kan ini haid. Tak perlu doktor. Tak dengar. Tak perlu. Okey. Jadi kat sini haid jadi tak perlu qada sebab semuanya haid. Okey, lulus. Okey, kita pergi seterusnya. Ada soalan tak Mai? Saya tak nampak ni. Kalau ada soalan, saya jawab soalan dulu. Sebelum kita masuk. Mau bertada'ah ghair mumayyizah? Tak ada doktor. Okay, semua orang faham petang ni. InsyaAllah. Jangan faham tidur dah lah. Petang kan? Sediakan krepek tak apa semua. Pendengar boleh makan. Saya kalau saya makan tak jadi ngajar. Okey. Kita tengok pada kategori kedua, mubtada'ah. Ini bila nombor 2 tu makna kita sebut awal-awal dulu, saya sebut 7 jenis mubtada'ah. So ini jenis yang kedua, mubtada'ah ghair mumayyizah. Mubtada'ah kita dah tahu sebelumnya apa maksud dia pertama kali datang haid. Ghair mumayyizah ada 2 makna, saya dah buat underline di situ. Itu sama ada wanita yang lihat darah satu warna ataupun satu sifat sahaja, ataupun dia juga dinamakan sebagai ghair mumayyizah sekiranya tak cukup syarat tak cukup salah satu syarat mumayyizah ataupun syarat tamyiz. Tak cukup salah satu syarat untuk menjadikan dia mumayyizah. Itu syarat apa? Syarat tamyiz tadilah. Syarat tamyiz apa dia? Syarat tamyiz 3 tadi. Maknanya kalau perempuan tak didatang 17 hari darah merah semua, ataupun darah hitam semua, ataupun darah kuning semua, bermakna dilihat satu warna ataupun satu sifat darah sahaja. Jadi macam mana kita nak guna kaedah tamyiz? Bukankah kaedah tamyiz tu kita kena ada darah kuat, darah lemah kan? Jadi bila tak maknanya tak ada darah kuat, darah lemah, bermakna dia tu kes ghair mumayyizah, GM. Saya akan sebut selepas ni GM. GM itu merujuk pada ghair mumayyizah. Bila kes ghair mumayyizah bagi mubtada'ah, apa hukumnya? Hukumnya haid hanya 1 hari sahaja dan 29 hari selebihnya dikira istihadah jika dia ingat waktu permulaan darah keluar. Kalau dia tak ingat, mutahajirah teruk sangat lah ni. Kira apa ni, kalau dia tu bukan kerana kemalangan ataupun hilang akal, kita kata memang orang jenis tak cara lah ni. Tak sepatutnya begitu. Maknanya kalau dia sampai tak tanda tarikh tu, maknanya memang dia tak ambil tahu langsung, dia ambil ringan seringannya urusan agama dan urusan ibadat. Na'udzubillah. Moga kita tak jadi begitu. Okey? Okay. Sebenarnya catat tak catat ni dia berefek besar kepada ibadat kita. Salah. Jadi kalau ustazah bagi jawapan salah pun berdasarkan pada maklumat salah, ustazah tak berdosa. Ustazah tak berdosa sebab ustazah jawab berdasarkan maklumat. Lain kalau maklumat bagi betul, ustazah jawab salah, ustazah lah berdosa. Kan? Ustazah lah kena tanggung sebab bagi jawapan salah. Okey? Ingat ya? Jadi hukum dia 1/29. Maknanya 1/29. Ingat. Untuk ghair mumayyizah hukum dia 1/29. 1 haid 29 sebagai istihadah. Ini bermakna dalam bab GM dia blok 30. Tapi dalam bab mumayyizah dia tak blok 30. Contohnya kenapa dia tak blok? Contohnya dia mari 10 hari hitam dalam bab mumayyizah. Dia 10 hari hitam, merah selama 100 hari. Dia tak akan jadi blok, maknanya blok 33 tak. Hitam tu sahaja sebagai darah haid. 50 hari darah merah itu sebagai istihadah. 100 hari istihadah. 10 tahun pun istihadah.
ibarat kata worst case scenario, nak cakapnya dalam kitab dalam bab mumayyizah, dalam kitab disebut dalam bab mumayyizah ini ada istilah wa in tala darah lemah tersebut panjang mana sekalipun, maka dia menjadi istihadah. Hanya darah kuat sahaja dikira sebagai haid. Tadi saya bagi contoh 10 hari hitam, 100 hari merah. 10 hari hitam ni haid. 100 hari itu kita tak boleh cut. Okey, 30 hari lepas tu ambil pula 7 hari ikut kebiasaan, tak. Tidak dalam bab mumayyizah. Itu kalau darah dia duduk mari macam tu lah. Selama 110 hari darah hitam keluar, 10 hari darah merah, 100 hari. Tetapi dalam bab ghair mumayyizah, dengar betul-betul, ingat betul-betul, catat betul-betul. 1/29. Itu. Formula dia 1/29. So dia pakai blok 30 hari. Jadi kalau darah hitam tu, katalah dia tengok darah dia beristihadah selama 60 hari. Kita pecah pada blok 30. Betul tak, Mai? Jadi blok pertama sebulan 1/29. Blok kedua 3 bulan, maknanya bulan berikutnya 1/29. Begitulah seterusnya. Okey, begitulah seterusnya. Okey. Yang ni kita guna apa? Saya nak pergi kepada saya nak tunjuk sikit dekat. Boleh nampak tak, Mai? Whiteboard. Okey, dia terus keluar tu, alhamdulillah lah. Sebab saya guna entire screen, jadi saya tak perlu nak stop. Okey. Ni sengaja semalam ni. Okey. Saya nak sebut tadi, ingat ya tadi dalam slide tu saya sebut dia blok 30. Okey, saya nak bagi banyak contoh. Okey. GM, ingat ni 1/29. Ni GM apa? GM mubtada'ah. Kita jangan pula lupa pula. Ni bab ghair mumayyizah, kan kita sebut tadi kita masih dalam bab mubtada'ah ghair mumayyizah. Okey, GM tapi dalam bab mubtada'ah. Bukan muqtadah ya. Jangan pula kata Ustazah Haja, tak. Ustazah Haja mubtada'ah. Sorry, ejaan salah. Ada A kat sini. Okey, tak apalah, yang penting faham. Okey, mubtada'ah ghair mumayyizah. Jadi formula dia 1/29, ingat. 1/29 iaitu 1 haid, 29 istihadah. Kalau dia mari darah tu 30 hari lah. Okey, saya nak bagi contoh. Okey, saya nak bagi contoh. Saya potong sebab nak guna ruang. Okey, contohnya dia mari darah selama 100 hari. Berapa bulan, Mai? 3 bulan. 1, 2, 3. Lebih berapa hari, Mai? 10. 10. Okey, 10 hari lebih. Okey, kita dah putuskan tadi. Darah dia mari ni merah je memanjang ni selama 100 hari. Kita dah sebut tadi, kalau dia tengok warna sama sahaja, ataupun tengok satu sifat, betul, satu sifat je lah, warna merah saja, tak ada darah kuat, darah lemah kan. Jadi apa keputusan dia? Bermakna dia GM, ghair mumayyizah. Dan dia ghair mumayyizah tu, dia tu siapa? Ghair mumayyizah ni berlaku pada siapa? Merujuk pada siapa? Dia mubtada'ah. Bila dia mubtada'ah ni formula dia 1/29. Apa maksud dia? Untuk 30 hari pertama 1 haid. Okey, 1 hari haid. 29 hari. Saya guna pen lain hijau menandakan dia suci. Okey, 29 suci iaitu istihadah. Makna darah tu dikira istihadah. Begitu juga kat sini. 1 hari haid, 29 istihadah. Begitu juga kat sini bulan yang ketiga 30. Yang ketiga 1 haid, 29 istihadah. Baki 10 hari ni nak kata macam mana?
Nah, baki 1 hari ni. 10 hari. 10 hari. Pada bulan keempat tu dia berlaku istihadah tak? Tak. Tak. Jadi, lebih tak 15 hari 15 malam? Tak. Jadi kita boleh hukumkan sebagai Haid. haid kesemuanya. Pandai mai, barakallahu fiki. Jadi ini adalah haid kesemuanya. Jangan pula kita putus 1 hari haid, 9 hari istihadah. Jadi untuk GM kena ingat 1/29. Kalau suatu hari macam ni lah. Okay. Siapa yang nak snap, snap lah sebab saya nak lukis gambar lain lah pula. Tapi tak snap pun tak apa, ada rakaman, jangan risau. Rakaman ada, boleh tengok. Okay, saya nak buat rajah lain. Saya nak buat 35 hari. Okay. Dia mari darah hitam selama 35 hari. Ini pun bak GM. Formula kita pakai 1/29. Darah keluar selama 35 hari. Okey. 30 hari pertama, 1 hari haid. Betul tak? 1 hari dikira sebagai haid. Ya. Okey, 1 hari haid. Kemudian 29 hari sebagai istihadah. 29 hari istihadah. Saya tulis air ya. Istihadah. Jadi baki 5 hari tu Mai? 5 hari ni? Adalah haid. Haid. Pandai. Alhamdulillah. Ini adalah haid semuanya. Sebab apa dia haid semuanya? Dia tak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey. Kenapa kita putuskan haid? Cuba kita tengok logik. Ini haid, kemudian istihadah selama 29 hari. Tadi saya sebut bila istihadah dia dikira suci dia berapa hari Mai? 29. Kita dah belajar minimum suci berapa hari Mai? Antara 2 haid? 15. Sebab tu kita kena putuskan yang ni, dia dah boleh jadi haid berikutnya, gitaran berikutnya. Boleh nampak Mai? Begitulah kalau saya bagi 40, contohnya saya bagi contoh lain pula. Sebab ni nak suruh faham ni. Bila lambat tak apalah. Memang lambat lah kalau saya bagi contoh nak suruh faham. Lepas ni tak perlu dah tanya saya. So bulan puasa saya boleh relax. Tak macam tahun lepas. Tak boleh nak relax sebab soalan mari macam peluru berpandu. Saya pun nak ngaji pun berkejut-kejut. Nak ngejar lagi ngaji. Nak jawab orang isu semasa. Nanti kan puasa dia. Okey. 40. Saya nak buat sekejap. Sebab saya nak jadikan yang akhir tu 16 hari. Sekejap. Saya kira 30 campur 46. Okey. Saya buat 47 hari. Okey. 47 hari, blok pertama 30 hari kan. Saya kata sebab kita sebut dia sebagai, kita blokkan dia 30. Okey, ini 30 hari. Baki lagi berapa Mai? 17 hari. 17 hari baki kan? Okey. Kita katakan darah merah semualah. Saya tak bawa contoh lagi. Tak cukup syarat tu tak apalah kemudian kita. Yang ni saya nak tunjuk bagaimana 1/29 tu kita nak apply. Okey. Sekarang ni kita tahu dah. Kita dah belajar untuk kes GM kita kena blok dia 30. Maknanya kalau darah dia keluar banyak macam mana pun kita akan blok 30. Jadi dalam tempoh 30 tu 1/29. So 1 hari haid. Okey. 29 hari istihadah. Baki 17 tu Mai? Macam mana nak buat? 17 bulan tu boleh ke kita kata haid sepenuhnya? Tak. Sebab apa? Lebih 15 hari. Okey, jadi? Jadi dia... Berapa hari haid? Balik pada formula 1. Jadi 16 hari istihadah. Baki tu jadi istihadah. Nampak?
Dia tak jadi 29 lah sebab darah dia setakat 17 hari je. Nampak? Kan dia blok tu kan, 30 utama. Okay, 1/29 itu merujuk kalau dia cukup 30 hari blok 30 hari. Tapi oleh kerana dia mari 47 hari, dia bukan mari 60 hari, jadi kita nampak kat sini, okay, 30 hari pertama kita putuskan 1 hari haid, 29 hari istihadah. Kemudian 17 hari kedua tu kita putuskan 1 hari haid, bakinya adalah istihadah itu selama 16 hari. Boleh faham tak Mai? Kita tak boleh putuskan kat sini 17 hari ni sebagai haid. Lepas tu kenapa kita putuskan 1 hari? Sebab ini kes ghair mumayyizah. Dia keseluruhan kes ini adalah kes GM. Boleh Mai? Ke Mai dah hilang daripada radar? Okey, patutlah tak berbunyi. Okey, boleh faham ya semua? Moderator kita line up dia tu sikit. Jadi saya dah tunjuk dalam di sini tadi. Maka boleh faham. Begitulah kalau mari 50 ke apa, bagaimana kita nak menyelesaikan dalam bab GM, dan GM ini merujuk pada mubtada'a. Okey, kita kembali pada slide. Okey. Tu dengan syarat tu jika dia ingat waktu permulaan. Tadi saya buat contoh untuk ni saja. Okey, sekarang kita tengok slide. Okey, kita tengok slide. Ini contoh darah merah berterusan. Saya dah bagi tahu, so saya boleh laju 1 hari. Dia mari 25 hari. Okey, jadi 1 hari haid, bakinya istihadah. Kalau dia mari 30 hari, 1 hari 29. Jadi formula 1/29 tu untuk 30. Kenapa kita bagi 1/29? Supaya kita tahu untuk bab mubtada'ah ini, untuk bab GM mubtada'ah ghair mumayyizah ini, kita blok dia 30 dalam memutuskan mana satu haid, mana satu istihadah. Okey, kita tengok contoh. Ghair mumayyizah kerana tak cukup syarat tamyiz. Ini makna yang kedua tadi kan. Ingat tak langkah saja? Langkah pertama tengok hari. Langkah kedua tengok warna. Kebetulan dia mari 12 jam hitam. Kemudian kita kata dia mari darah semuanya 18 hari. Tapi 12 jam hitam, selebihnya warna merah. Langkah kedua kita kata ada tak darah perbezaan warna? Ada 2 warna, warna hitam dan warna merah. Pergi langkah ketiga. Okey, kita kata okey ni bab tamyiz lah ni, contohnya lah. Kita kata contohnya lah, tapi kalau orang yang dah tahu tengok 12 tu tak cukup dah. Tapi ini nak cerita kalau kita ikut step dalam nak menjawab soalan, kita baru belajar. Sebab kita baru belajar. Jadi langkah kedua, ada tak ada tak perbezaan warna? Ada. Pergi langkah ketiga yang saya telah ajar dulu tu, iaitu apa dia? Ada tak darah kuat, darah lemah? Ada. Okey, apa yang kita kena buat selepas kita kena pasti darah kuat dan darah lemah? Tengok syarat tamyiz, cukup ke tidak? Di sini cukup tak syarat tamyiz? Syarat pertama kata mesti tak kurang daripada 24 jam. Syarat pertama pun dah tak cukup. Boleh ke kita pakai kaedah tamyiz? Kita mengatakan 12 jam itu haid? Tak boleh. Sebab apa? Tak ada ulama yang kata 12 jam itu minimum haid. Minimum haid adalah 24 jam. Jadi kita tak boleh guna kaedah tamyiz. Sebab kes ini bukan kes mumayyizah, tapi dia kes GM. Bila kes GM, kenapa jadi ghair mumayyizah? Sebab syarat pertama tak dipenuhi, iaitu darah kuat tak cukup 24 jam. Jadi dalam 18 hari tu keluar darah tu, kita putuskan 1 hari yang pertama sebagai jadi berlakulah di situ darah hitam dengan darah merah 12. Yang penting 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam diputuskan sebagai haid, bakinya adalah istihadah. Okey. Ini contoh lain pula nak cerita ni. Ini kes pengecualian. Saya bawa kat sini. Ini bukan bab GM kalau bertemu, sebab kita tengok kat sini 12 jam darah hitam, 15 hari darah merah. Ini merupakan kes pengecualian. Kalau kita tengok syarat tamyiz tak cukup kan, sebab
darah kuat 12 jam. Tetapi di sini dia bukan kes GM, tetapi dia kes mumayyizah. Ini adalah kes istimewa. Ambil mana Ustazah pandai-pandai? Dalam kitab lah ulama bincang ya. Kita tengok darah kuat kurang daripada 1 hari 1 malam ataupun 4 jam dan darah lemah tidak melebihi 15 hari. Tidak lebih. Sebut di situ ada makna. Maknanya memang 15 hari bizab. Tepat-tepat 15 hari darah lemah. Dan darah kuat keluar 12 jam. Ataupun kurang daripada tu. Tak kira lah. Yang penting tak cukup 24 jam. Yang penting tak cukup 24 jam. Kalau 27, kalau 23 jam pun boleh jadi dengan syarat darah lemah 15 hari sahaja. Di sini kita buat contoh darah hitam dan darah merah. Mana kalau darah merah dengan darah kuning pun begitu je juga akan terjadi. Okey. Jadi di sini tetap kes mumayyizah. Sebab apa? Darah hitam sama ada keluar dahulu atau kemudian daripada darah merah tetap mumayyizah dengan syarat darah merah tidak melebihi 15 hari. Kalau berlaku begini, kita kata kita pejam mata saja darah hitam yang tak cukup 24 jam tu, kita anggap 15 hari. 15 hari merah ini sebagai haid. Juga dikira bab mumayyizah. Ibaratnya darah merah itu sahaja yang keluar, darah hitam tu kita buang dalam tong sampah dalam kes ini. Dia anggap tidak ada. Berbeza dengan yang takdi. Dan juga yang ni 12 jam juga. Tetapi darah merah dia lebih 15 hari kan? Sebab tu kita putuskan 1 hari haid, bakinya istihadah. Tapi di sini darah lemahnya hanya 15 hari. Syarat dia 15 hari. Kalau 16 hari ke atas tak jadi dah kes ni. Dia tak jadi mumayyizah. Dia jadi GM. Okey? Saya esrik lagi tu. Perhati molek hak ni. Okey? Okey, seterusnya contoh banyak untuk yang tak cukup syarat tamyiz. Kita tengok lagi. Darah kuat melebihi 15 hari dan darah lemah tidak berterusan. Ni contoh. Mari darah hitam selama 16 hari. Ya, darah lemah selama 14 hari. Okey. Kita pada hari kejadian tu memanglah kita tak solat selama 15 hari. Hari ke-16 kita mandi, betul tak Mai? Kita akan mandi. Tetapi bila dah selesai tengok darah sampai lanjut sampai sebulan darah mari. 16 hari hitam, 14 hari merah. Jadi kita pun duk belajar dah tamyiz. Ustazah kata okey lakon pertama jumlahkan hari 30 hari. Ini bab istihadah dah ni. Mana satu darah haid, darah nifas. Darah haid, darah istihadah. Ustazah kata yang kedua tengok ada beza warna tak? Ada beza warna. Okey. Lepas tu kita tahu mungkin ini boleh pakai kaedah tamyiz. Pergi pada yang ketiga, tengok darah kuat, darah lemah. Okey, darah kuat, darah hitam, darah lemah, darah merah. Tu Ustazah kata cek pula syarat tamyiz. Cukup tak syarat tamyiz? Okey, syarat tamyiz pertama darah kuat 24 jam. Oh lebih ni, betul dah. Lebih dah 24 jam. Syarat tamyiz kedua kata darah kuat tak boleh lebih 15 hari. Oh darah kuat keluar 16 hari dah lebih. Oh pangkah. Tak cukup syarat tamyiz. Bermakna hak tadi masa langkah 2 kita kata maybe ini tamyiz, maka kita tukar balik, kita hak kunci tamyiz kita ambil letak balik, buka kotak ghair mumayyizah, ambil kunci ghair mumayyizah, kita apply bab ghair mumayyizah. Jadi kerana itu kenapa dia jadi ghair mumayyizah? Ni syarat ni. Syarat tamyiz nombor 2 tak cukup sebab darah hitam, iaitu darah kuat, maksudnya darah kuat di sini lebih daripada 15 hari. Boleh ke kita nak hukumkan 16 hari sebagai haid? Tak boleh. Kalau kita pakai kaedah tamyiz bermakna kita hukumkan darah kuat sebagai haid iaitu 16 hari sebagai haid. Betul ke kaedah? Tak betul. Okey? Dia mesti terhad kepada 15 hari saja haid. Kerana itu bila dia jadi GM, maka 1 hari haid, 29 hari istihadah. Ustazah, darah hitam dengan merah tu kan beza. Tak payah duk fikirlah kalau dah GM tu tak payah tengok warna dah. 1 hari haid tak kira lah satu tu merah ke biru ke hijau ke. Yang penting 1 hari tu je haid. Bakinya adalah
Istihadah 129. Ini kenapa 129 Ustazah? Sebab saya nak cerita bloknya 30-30. Tadi saya dah bagi masa whiteboard yang 47 hari. Maknanya kalau baki tu tak cukup 30 hari, tetapi dia masih lagi berlaku istihadah, maknanya kita masih lagi follow satu tadi, maknanya yang bakinya sebagai istihadah. Memang kita tak boleh nak kata 29 hari dah dia tak cukup 30 hari kan. Okay. Tapi kalau dia di bawah, yang baki itu di bawah kita kata 15 hari ke bawah, maka kesemuanya boleh diiktibar sebagai haid. Saya dah ingat tadi yang masa dekat saya terang kat whiteboard tu. Saya dah bagi banyak contoh. Okey, Mai ada soalan Mai, dah nak habis dah ni. Saya ni perasan je bercakap, tengok 3 dah nak habis waktu. Tengok soalan dulu. Dah habis dah pukul 4. Dah habis dah Doktor. Okey, ni tak ada, semua faham Doktor. Alhamdulillah. Faham Dr. Syah. Okey, barakallahu fikum. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk pada contoh yang kedua. Beza dia siapa keluar dulu je lah ya. Sebelum ni kita cerita hitam dulu, ni kira merah dulu. Okay. Kita akan sambung slide 95. Siapa boleh hadam 202 slide ini, alhamdulillah boleh ngajar lepas ni insya-Allah. Okey, itu saja Mai, saya serahkan pada Mai insya-Allah. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Kalau ada tersasul tu kadang-kadang masa bercakap saya tak sedar, kalau ada tersasul saya minta maaf ya. Mungkin tapi kena refer pada slide lah. Kalau saya tersasul kadang-kadang ada tersasul macam tadi saya tersasul Mai tegur, Mai cepat-cepat tegur. Jadi kadang-kadang saya perasan. Yang saya tak perasan tu saya risau ya. Jadi Mai dia kena alert lah nak mengingatkan saya. Okey, saya serahkan pada Mai. Okey, kita tengok Doktor ada. Okey, so semua orang memang mengucapkan terima kasih Doktor hari ni. Jadi saya pun minta maaf juga sebabnya banyak kali terkeluar. Tak pasti, mungkin sebab angin Putrajaya kuat. Dia banyak kali terkeluar. Jadi saya minta maaf jugalah untuk kekurangan pada hari ini insya-Allah. Alhamdulillah Mai tak terlupa jatuh. Okay. Jadi jazakillahu khairan katsira Doktor atas penjelasan, dan hari ni kita dah masuk bab Ghairul Mumayyizah. Sebelum ni kita dengar GM kan, bukan GM Kelang Doktor Kita dah betul untuk shopping. Kita dah masuk dah tajuk Ghairul Mumayyizah insya-Allah. Dan kita pun dah sesi ke-6, sebenarnya dah banyak dah Doktor kan yang kita dah faham sepatutnya. InsyaAllah lah apa yang kita dah belajar ni kita akan ingat insyaAllah, sebabnya kita akan alami dan kita akan praktis lah kot jadual-jadual yang kita dah belajar ni. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada kru Ikram Putrajaya pada hari ini. Saya rasa diorang pun risau sebab saya banyak kali terleft. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton di luar sana yang sentiasa menonton, dia setia menonton hingga ke akhir sesi, dan memang ramailah yang kita punya penonton yang regular Doktor, regular customer kita sentiasa ada. Okey, alhamdulillah. Dan ada yang komen kata semakin faham. Insya-Allah. Okay. Alhamdulillah, moga-moga ibadat diterima Allah insya-Allah. Amin. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan share sesi live ni. InsyaAllah kita share pada kawan-kawan kita dan supaya ramai yang faham insyaAllah. Jadi minggu hadapan sesi Ladies Talk Fik Wanita siri yang ke-7 akan bersiaran pada hari Ahad, hari yang sama pada 12 September. InsyaAllah kita akan kembali seperti sedia kala, iaitu jam 9 pagi, bukan 3 petang. Jadi 9 pagi tu tak tahulah yang mana satu mujahadah yang kena kuat kan, sama ada petang ataupun pagi tu. Jadi kita mohon penonton untuk follow rapat-rapat Facebook Ikram Putrajaya ataupun Facebook Doktor, ataupun yang mana mengenali saya melalui Facebook saya, kita akan maklumkan insyaAllah sekiranya ada perubahan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Hati-hati, jangan jatuh perigi. Minggu hadapan jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.